Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 27 Februari 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita utama, rakyat Sarawak tidak perlu takut untuk mendaftar dan tampil menerima suntikan vaksin Pfizer. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, vaksin tersebut telah diluluskan oleh Agensi Regulatori Farmasi Negara NPRA. Dalam sidang media selepas merasmikan program vaksinasi COVID-19 Sarawak fasa pertama di Stadium Tertutup Petrajaya pada Sabtu, beliau turut berkongsi pengalaman selepas menerima suntikan tersebut di Klinik Kesihatan Petrajaya semalam. Setelah menerima dos pertama, kehadiran saya pagi ini di stadium membuktikan bahawa suntikan vaksin tersebut selamat. Saya tidak ada side effect daripada semalam dan nampak lebih cergas lagi. Dan bagi mereka yang tiada isu kesihatan, semalam baru dos pertama dan saya akan menerima dos kedua insya-Allah pada 19 Mac akan datang. Sehubungan itu, Ketua Menteri menyeru rakyat untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi MySejahtera yang boleh dimuat turun ke telefon bimbit atau pergi ke pejabat daerah terdekat, klinik, pusat kesihatan, ketua masyarakat atau tuai rumah di tempat masing-masing. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Zuhari berkata, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit bagi memudahkan penghantaran vaksin ke kawasan pedalaman supaya setiap rakyat menerima suntikan vaksin tersebut. Saya telah bersetuju kerajaan negeri kerana negeri kita begitu luas, logistiknya, ongkosnya tinggi. Dan kerajaan pusat minta kita membantulah. Maka kita kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan 30 juta untuk kita memberikan kemudahan bagi kita menghantarkan vaksin ini ke tempat-tempat pendalaman. Dan maknanya semua rakyat akan disuntik dengan vaksin ini. Jelas beliau, Sarawak mensasarkan untuk memberikan vaksin kepada 2 juta rakyat yang layak dan juga 200,000 bukan warga negara merangkumi 70% penduduk negeri ini bagi mencapai tahap imuniti kelompok herd immunity. Sementara itu, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidol, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Jaol Samion dan beberapa tetamu kehormat yang lain turut hadir bagi menerima suntikan vaksin tersebut sebagai tanda sokongan terhadap usaha untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19 menerusi program vaksinasi COVID-19 di Sarawak. Dalam pada itu, Abdullah ketika ditemui selepas menerima suntikan dos pertama menegaskan pengambilan vaksin COVID-19 adalah penting untuk semua bagi memutuskan penularan wabak COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop itu menambah, memandangkan tugas sebagai seorang wakil rakyat memerlukannya untuk berjumpa dengan masyarakat, beliau merasakan pengambilan suntikan tersebut adalah sangat diperlukan. Jelasnya ia bukan sahaja untuk melindungi diri tetapi juga untuk melindungi semua orang, khususnya orang terdekat. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan 1 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 di Sibu, menjadikan jumlah keseluruhan korban wabak itu meningkat kepada 81 orang. Kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Sabtu turut memaklumkan sebanyak 255 kes positif baharu telah dikesan di 17 daerah di Sarawak dengan Sibu masih lagi merekodkan angka tertinggi dengan 106 kes. JPBNS juga mengisytiharkan kewujudan satu kluster baharu di daerah Selangau Sibu iaitu kluster Buloh menjadikan jumlah keseluruhan kluster yang masih aktif di Sarawak setakat ini sebanyak 27. Sehubungan itu, daerah Betong dan Kenawit kini bertukar ke zon merah. Daerah Selangau bertukar zon jingga, manakala daerah Pusa dan Song bertukar zon kuning. Kenyataan sama memberitahu terdapat 242 kes pulih dan dibenarkan discharge direkodkan, menjadikan jumlah pesakit yang telah sembuh mencecah 73.20% atau bersamaan 6,862 orang.
Berita seterusnya mengenai seramai 14 ketua isi rumah KIR dari Kampung Kuap Dayak yang terjejas akibat banjir baru-baru ini menerima bantuan wang ihsan bencana dari Pusat Khidmat Dun Setakan pada Jumaat. Bantuan tersebut disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Setakan Adun Datuk Amar Muhammad Ali Mahmud di Dewan Sebaguna Kampung Kuap Dayak. Dalam ucapan ringkasnya, Datuk Amar Muhammad Ali berkata, bantuan wang ihsan bencana itu merupakan salah satu usaha kerajaan membantu rakyat selepas terkesan akibat banjir. Jelasnya, pemberian bantuan tersebut diharap dapat membantu mangsa-mangsa banjir setelah dilanda bencana dan bukannya sebagai ganti rugi mahupun pampasan. Dalam program itu, beliau turut mengumumkan peruntukan projek kecil luar bandar FRP kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Kuap Dayak sebanyak RM10,000 bagi pembinaan astaka padang bola sepak di kampung berkenaan. Selanjutnya, hasrat penduduk rumah bidu di Batu 16 Jalan Engkamup, Julau memohon program skim pinjaman rumah panjang mendapat sokongan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan Roland Duat Jubin. Tuai Rumah Bidu menyampaikan hasrat 22 ketua isi rumah penduduk rumah panjangnya itu kepada Roland Duat semasa meninjau lokasi untuk tapak bina baharu rumah panjang mereka. Projek untuk meratakan tapak baharu rumah panjang tersebut telah mendapat peruntukan daripada Projek Transformasi Luar Bandar RTP Roland Duat. Seterusnya, beliau mewakili Senator Datuk Paul Igai menyerahkan cek RM2,000 kepada Tuai Andrew Isup Carang di Batu 2 Jalan Engkamup. Sumbangan adalah untuk membantu Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Andrew menjayakan program mereka. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.